Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada Pak Din, orang kuat kita Sabri Sulaiman daripada Toke besar kita ni, daripada Taman Kosas, Bangan Nasir, Arif Irhan, Kak Kalsum. Alright, terima kasih semua. So jangan lupa kita share. Terima kasih Toke ikan bakar Ana Bangi kita, Abang Aiman. Sihat bang? Anak-anak semua okey nah? Alhamdulillah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini hari yang pertama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, hari yang pertama kita melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Dan apa yang penting ialah kita menzahirkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat atau anugerah yang Allah taala berikan kepada kita lah. Alhamdulillah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih Abang Hairi daripada Medan, Indonesia. Kemudian Kak Syahaliza daripada Perlis, orang Perlis kita, insya-Allah. Baik, sahabat sekalian, petang ni saya nak share dan nak kongsikan sedikit apa yang kita bincang-bincangkan lah secara
orang kata secara santai-santai lah, kita bincang santai-santai pada petang ni perkara yang berkait dengan Ramadan Al-Mubarak. Dan pada petang ini insya-Allah sahabat sekalian, saya nak memfokuskan kepada berbuka. Petang ni kita nak sembang sikit pasal berbuka puasa. Pasal dah pukul 6 dah. Jadi jangan berbuka dulu, buat-buat tenang dulu. Kita akan berbuka menjelangnya waktu maghrib insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ibadah puasa ni, ibadah puasa yang sedang kita hadap ini adalah satu rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan ianya adalah melibatkan, kita kata, insan-insan yang terpilih. Insan-insan yang terpilih. Bayangkan sahabat sekalian, sebab tu semalam saya ada sebut kan, masa baca Yasin, bila saya kata sujud syukurlah kita kepada Allah yang mengurniakan kita menghirup udara Ramadan. Sebab ada orang malam tadi meninggal dunia kan, tak sempat masuk Ramadan, tak sempat berterawih. Terawih malam tadi okey tak? Kan? Baik. Ada orang yang hari ni berpuasa tapi meninggal pula, tak sempat lagi berbuka kan, tak sempat sampai ke waktu asar macam ni. Allahu Akbar. Ini sebenarnya satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Baik, sahabat sekalian, sebab masa kita terhad sampai 6.45 insya-Allah kuliah Ramadan kita. So terima kasih pada Kak Kalsum sekali lagi, Kak Syahliza, Kak Maimanah, Hadli Syam, Zari Sofia, Faridah Yusof, Aisyah Nafisa daripada Al-Ustaz. JB hujan tu. Sini rumah saya hujan lah tadi, dengan petir, dengan ribut, dengan kilat, dengan guruh semualah kan. Zari Sofia daripada Melbourne. Alhamdulillah, orang Melbourne dah buka puasa dah kot no. Orang Melbourne ni sekali dengan Kak Ruby lah. Kak Ruby Sydney lah. Rasanya dah buka puasa dah tu. Terima kasih Muhammad Syazwan Sani, Langkapi Sejahtera, Kak Fatimah, Faiz Helmi, Latifah Ahmad, Sungai Petani Clear, Teluk Intan, Umur Abu Hurairah, Bandar Jengka, tapi hujan lebat, sat lagi sangkut. Kita share siap-siap. Okey, petang ni saya nak fokus pasal berbuka puasa. Pasal berbuka puasa. Yang pertama, sahabat sekalian, ingat apa yang dipesan oleh Nabi SAW tentang berbuka puasa ni. Dan sambil-sambil tu jangan lupa share, teruskan share. Terima kasih Lin daripada Melaka, Suhairi Bangi, Abu Muizzuddin, Abang Subki kita daripada Ipoh, dan Ustaz Safwan. Ustaz Safwan ni kenapa nak mencelah pula kat sini kan? Ustaz Safwan Pamidi, sahabat baik, sama senior saya mengaji Mesir dulu. Orang alim ni, orang hebat. Ustaz Safwan. Terima kasih Ustaz sudi singgah. Petang ni saya nak sebut pasal berbuka puasa. Yang pertama, sahabat sekalian, kita nak cerita sunnah berbuka puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Sunat kita menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan dengan maksud kita yakin, kita percaya sudah masuk waktu maghrib atau sudah terbenamnya matahari. Waktu maghrib diukur dengan terbenamnya matahari. Kan? Terbenam matahari. Kak Fatimah, terima kasih. Abdul Rahman, Beranang Clear, Cun, Kak Nirma, Waalaikumsalam Kak Nirma, terima kasih. Daripada Singapura, Pak Ngah, terima kasih. Baik, yakin saja maghrib sama ada dengan azan yang betul-betul azan maghrib lah, pukul 7 lebih tu, ataupun kita tengok jam dinding 7 lebih, jam dekat TV dah masuk waktu, jam tangan, jam handphone, sama semua, yakin waktu masuk, kita berbuka.
Baik, sunat menyegerakan. Jangan dilengah-lengah lah. Maknanya dah dengar bang, pergi masuk bilik air pula dulu kan. Tu sah lah. Kita segerakan. Yang kedua, sahabat sekalian, baca doa. Baca doa tak? Baca doa. Baik, semalam saya dah janji kan. Saya kata saya nak kongsikan doa, 30 doa untuk kita baca setiap kali kita berbuka puasa tak? Kita dah sebut dah semalam, dan sebenarnya kalau sahabat perasan, saya dah sharekan pun sebenarnya dalam Facebook saya dah share dah. Tapi saya share sekali lagi dekat komen ni. Saya sharekan doa tu dekat komen. Jadi sahabat boleh tengok cadangan. Tu saya ada masuk dalam komen tu kan. Satu hari satu doa sepanjang Ramadan. Satu hari satu doa sepanjang Ramadan. Jadi ada pula orang bertanya, dia kata, Ustaz, mana doanya? Itulah doanya. Saya bagi itu dalam bentuk poin. Kan, saya bagi itu dalam bentuk poin-poin doa saja. Kan, macam contoh hari ni saya tulis dimurahkan rezeki. Dipermudahkan segala urusan. So petang nanti kita doa, kita tanda tangan, ya Allah, permudahkanlah segala urusan hidup kami, dunia dan akhirat. Ahli keluarga kami, adik-beradik. Doa. Poin dia mudah urusan. Itu maksud saya. Doa tu rekalah sendiri. Kan? Takkan doa pun nak ditulis. Agak-agak bro. Kan? Doa tu kita karang sendiri. Saya bagi poin. Tujuan saya buat tu supaya kita ni tak adalah gelabah sangat. Tak adalah tak teratur doa-doanya. So kita dah tahu. Okey, hari ni minta mudah urusan. Besok minta sihat tubuh badan. Jadi dah ada dah. Okey, maghrib besok aku nak minta doa kesihatan. Hari ketiga panjang umur. Dah ada susun supaya tak adalah kita pun, yalah, bila dah duduk depan makanan kejap lagi kan, kadang-kadang jam juga kan, tak tahu apa aku nak minta. Dia jadi macam tu kan. Jadi tu saya kata tadi, maknanya doa tu saya catat sebagai poin saja. Boleh faham tak? So pandai-pandai tuan-tuan lah nak doa macam mana, tapi itu poin dia. Supaya doa kita tidak berserabut. Kan. Cantik. Baik. Betul tu Abang Yusof. Kejap lagi saya sebut benda tu. Hantarlah kat saya sikit. Kan. Tembikai tak ada biji tu. Kak Mumtaz daripada Singapura, alhamdulillah, terima kasih. Aridah Usman, Mahsun, Zari Sofia, insyaAllah. Baik, so yang kedua, berdoa ni bila sebelum berbuka pun boleh. Kalau doa tu agak panjang, 5 minit sebelum buka sekejap lagi, kita standby lah. Standby di meja hidangan tu. Meja hidangan tak besar kan, tak ada sampai 15 meter, tak ada kan. Itu nak minta ke darah namanya tu kan. Meja hidangan kita sekuadarnya lah. Jadi kita baca doa, sama ada kita nak baca sebelum berbuka pun boleh. Sebelum berbuka lah, cantik tak? Inda iftarihi, Nabi kata ketika dia sedang berbuka puasa. Terima kasih Abang Zainal daripada Singapura. Hujan lebat kan. Samalah sini pun, Kuala Lumpur pun hujan juga ni, baru lepas ni. Kak Kamari Hawang, terima kasih. Baik, jadi sahabat sekalian, balik cerita kita tadi. Pertama, segera berbuka puasa. Yang kedua, berdoa. Jangan lupa doa wajib. Yalah, pada saya doa wajib lah. Pertama, Allahumma barik lana, doa makan. Yang kedua, Allahumma lakasumna, doa berbuka. Tu saya dah hurai dah, Zari Sofia. Yang ketiga, doa yang kita cadang tadi. Elok baca sebelum berbuka pun boleh. Elok sebelum buka lah, senang. Sebelum berbuka tak. Ataupun kita dah baca doa pendek ataupun doa panjang sebelum berbuka, lepas tu kita buka buah kurma, lepas tu berhenti kejap, sambung doa sikit, boleh juga.
Yang penting baca doa. Yang penting baca doa ketika berbuka puasa. Sebab apa? Sebab itu saat mustajab doa. Itu saat mustajab doa. Kan? Ingat tu. Hari ni pula hari Jumaat. Betul tu Kak Tun. Kan? Hari ni Jumaat ni. Hari-hari mustajab doa, bulan Ramadan yang mulia. Allahu Akbar. Rugi kita tak doa sungguh-sungguh. Baik. Sedikit selingan doa tadi. Doa tu saya cadangkan juga kita baca ketika sahur. Macam besok hari kedua, sihat tubuh badan umpamanya tak? Cadangan doa. So sahur esok kita doa untuk kesihatan. Dan maghrib besok doa yang sama juga. Doa yang sama. Sahur doa yang sama. Maghrib pun kita doa yang sama supaya synchronize. Setiap hari satu sasaran. Sebab apa sahabat-sahabat sekalian? Terima kasih Mihat Hasan. Saya ada senarai doa sebelum berbuka yang Ustaz listkan pada 1438 Hijrah. 2-3 tahun lepas punya doa tak. Tapi doanya lebih kurang sama je. Apa doa dia? Muhammad Syukri tanya. Sekejap saya forward balik. Tu dia doa dia. Jumpa dah doa dia tu nah. Ataupun boleh tengok dekat Facebook saya Ustaz Rahim Nasir. Boleh tengok dekat Facebook saya Ustaz Rahim Nasir. Saya ada masukkan doa tu. Dekat komen tu pun Rahim Nasir ada saya masukkan. Ya. So pakat-pakat share lah. Teruskan share. Dan kita sedang bincang pasal berdoa. Dan saya cadangkan yang kedua ialah berdoa masa sahur. Sebab apa? Dua-dua ni saat mustajab doa. Masa berbuka Nabi sebut dah, orang yang berpuasa inda iftarihi, ketika dia sedang berbuka puasa, itu saat mustajab doa. So kita kena baca doa dengan hati kita, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tawaduk, diaminkan oleh anak-anak isteri kita, maka mudah-mudahan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa Ustaz? Tadi saya dah sebut, saya dah postkan dah tu dekat komen tu. Yang pertama tadi, hari ni lah kan, murah, dipermudahkan segala urusan. Macam tu tak? Dipermudahkan segala urusan. Baik, so berdoanya ketika berbuka satu, dan yang kedua ketika sahur. Sahur ni masa bila Ustaz? Sahur ni masa kita nak makan sahur pun boleh. Masa kita bangkit tahajud pukul 4:30 tu pun boleh. Masa kita duduk meja sahur pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Kita boleh baca. Sahur, apa relevannya sahur dengan sahur dengan mustajab doa? Apa relevannya? Kenapa sahur tu jadi waktu mustajab doa? Sebab Nabi kata tiap-tiap malam, bukan Ramadan saja, tiap-tiap malam pada 2/3 malam yang akhir. 2/3 malam akhir itu lebih kurang pukul 4, pukul 5, pukul 6 subuh lah. 4, 5, 6 lebih kurang lah waktu itu. Itu adalah saat mustajab doa. Boleh dapat? Sebab itu saya kata baca juga di waktu subuh. Kan? Baca juga doa yang saya bagi itu di waktu subuh. Dan ketika berbuka, kejap lagi. Terima kasih Zaini Nordin, Kak Tun, Siti Cute daripada Singapura, Putra Selatan, Nur Mizal Aziz, Kak Tun terima kasih, Muhammad Syukri, Razak Johor, Zulkifli Mahdi, Seremban Selatan. Boleh tak doa dalam bahasa Melayu? Boleh. Doa ni bahasa Melayu boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Jepun boleh, bahasa Iban boleh. Afdal doa dalam bahasa Arab. Afdal doa yang dipetik daripada Al-Quran. Itu afdal. Contoh yang kita baca kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa Quran tu.
Mana doa yang Rabbana itu semua kebanyakannya petikan daripada ayat-ayat Quran. Rabbana atina, Rabbana zalamna, Rabbana hablana, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Itu semua doa Quran. Itu paling afdal. Atau doa daripada Nabi. Doa-doa Nabi tak? Doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh bacalah. Ataupun bahasa Melayu. Dah memang kita orang Melayu tak? Kita doa bahasa Melayu boleh. Dia sebenarnya sahabat sekalian, macam kelang kabut pula kan ceramah petang-petang ni. Nak laju je. Sebab saya rasa masa tu macam suntuk kan, 6.45. Kau terlajak sikit tak apa kot no. Terlajak sikit. Okey, sekejap Putera Selatan, sekejap. Saya tengah hurai yang doa tadi tu kan. So maknanya yang penting poin kita adalah kita faham. Doa ni poin penting faham. Sebab apa saya kata poin penting tu faham? Ustaz dalam kereta api, kenapa ada bunyi tintong tadi? Itu bunyi loceng bang. Ada orang hantar makanan. Kan? Ni lah kereta apinya PKP ni tak? Petang-petang ni waktu bazar Ramadan kan? Jadi kita delivery je lah. Padahal kan? Okey. Maksudnya kita baca satu doa untuk sehari-hari ke Ustaz. Yes. Saya buat macam ni. Tak adalah kita, kan saya list 30 doa, 30 hajat kan. Itu 30 hajat lah kita kata. Satu hari just ambil satu hajat, jangan tamak kan. Macam hari ni murahkan urusan, besok sihat tu badan, lusa murah rezeki, contoh panjang umur ke apa tak. Satu hari fokus satu doa pendek tu. Sebabnya macam ni, bila 30 hajat dah 30 hari, maknanya 30 doa kan. 30 hari maksudnya 30 doa. So 30 doa bermaksud 30 hajat yang berbeza-beza. Apalah sangat kita letak satu andaian, takkanlah, ni saya minta maaf ya, minta maaf dekat Allah juga, takkanlah 30 doa yang kita tembak takkan satu pun tak sangkut kan. Kalau sangkut satu, alhamdulillah daripada 30 tu. Kalau sangkut 5 daripada 30, cantik. Kalau sangkut 10 pula, alhamdulillah kan. Kalau sangkut separuh, lagi cun. Macam tu tak? Tetapi harus kita ingat, Allah bagi apa yang kita perlu. Allah bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Kena ingat tu. Allah bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Kalau kita mahu, semua kita minta kan. Dah kita nak kaya, nak handsome, nak lawa, nak duit banyak, nak terkenal, nak itu, nak ini, semua kita nak. Tapi Allah bagi tak semua? Tak semua kita dapat. Bermaksud apa yang kita minta itu dan kita dapat, itulah sebenarnya yang perlu untuk kita. Yang lain tak perlu. Allah takkan bagi punya. Itu pegangan kita, kena faham. Kadang kita minta kaya, kenapa tak kaya kan? Sebab Allah tahu tak perlu Mamat ni kaya ni tak perlu. Kalau dia kaya kan tak dengar kuliah dah. Contoh dah. Contoh. Jadi sebab tu sahabat sekalian, so balik pada cerita kita tadi, jangan lupa bila kita nak berbuka, penting sekali doa ya. Selain menyegerakan, nombor 2, berdoa ketika berbuka puasa. Berdoa ketika berbuka puasa. Tak kira lah doa yang saya cadang ke, doa sendiri ke, doa Quran ke, doa lazim yang kita baca ke, tak kisah. Poin dia sekarang ialah doa. Itu. Baik, yang berikutnya iaitu kita disunatkan berbuka dengan buah kurma yang dipanggil kurma basah, rotok. Dipanggil kurma basah yang lembut-lembut sikit, yang gebu-gebu tu kan. Kalau tak ada, carilah kurma yang kering.
Kalau tak ada, carilah buah-buahan yang manis. Macam tadi abang Usop cakap buah tembikai kan. Tu bangah nasi dah masukkan dah. Cadangan kalau setuju kan. Itu dalam Facebook saya tu. Kan. Habibah nasib baik dapat ikut sebelah petang. Pagi ada tadarus. Okey, alhamdulillah. Kan. Sebab saya pun sebenarnya tak nak juga buat kelas belah-belah pagi ni, sebab pagi ni saya tengok ramai juga ustaz buat. Petang tak ramai sangat, malam pun mungkin ada kan. Jadi saya ambil waktu yang sedang-sedang lah. Sebab saya pun nak mengaji juga. Kan, saya pun nak dengar juga kuliah ustaz-ustaz lain tu. Jadi itu cerita. Baik, kemudian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu bab berbuka tu saya rasa selesai kot. Kan? Ada soalan tak tentang berbuka puasa? Kalau ada boleh tembak kat situ. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Bab berbuka lah. Kan? Dan saya nak tembak sikit lagi. Menembak aja petang-petang ni kan. Saya nak tembak sikit tentang Yazid Stokai. Time ni pun cantik. Memang cantik kita tengah orang kata relax-relax kan. Tunggu-tunggu waktu berbuka kan. Okey lah, halwa telinga. Kan? InsyaAllah. Terima kasih, teruskan share insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang kedua saya nak tembak sikit pasal tarawih. Tarawih. Tak, tarawih semalam. Macam bro-bro kita, imam-imam sejati kita semalam, okey tak jadi imam tarawih? Rasa ada kuyup tak baju Melayu tu? Menitik peluh tak? Sebelum ni pandai komplain kan. Sebelum ni komplain, tarawih je komplain, imam tak sedap lah, imam laju lah, imam baca panjang lah, imam tak apa-apa, komplain. Tahun ni macam tahun ni rasa sendiri kenikmatan menjadi imam. Dah jenuh pula surah apa aku nak baca ni ustaz kan. Baca je lah tuan-tuan, surah apa yang kita tahu kita baca je lah. Baik, tarawih ni saya nak sebut ringkas dia macam ni. Tarawih ni sunat dia 8 ataupun 20 rakaat kan. Diselang-seli dengan 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Sunat dia gitulah. Time orang rumah masak, suami dengar kuliah. Terbaik Omar Satari. Macam kenal je Omar Satari. Orang kuat gombak ni kan. Sihat Omar sihat. Kawan-kawan main bola dulu ni, kawan-kawan berjihad. Alhamdulillah. Terima kasih Omar singgah-singgah dekat kuliah saya yang tak seberapa ni. Baik. Apa tadi saya nak sebut? Tarawih. Baik, tarawih ni ada gak orang tanya saya, dia kata kalau kita lepas 2 rakaat tu ustaz tak ada selawat ustaz. Macam yalah kita seorang je lelaki kan, lain semua perempuan, takkan perempuan pula nak bertempik tak berselawat tu. Dia gini, dia ada 2 kaedah. Sama ada kalau tak ada langsung orang perempuan, orang lelaki selain daripada imam, macam saya lah, imam saya seorang je, dia lain semua perempuan, yang lelaki pun kecil lagi. Jadi saya sendirilah selawat. Boleh je kita selawat sendiri. Tak nak selawat pun tak apa kan, tapi dah lalang selawat je lah sikit. Lepas tu kita selang-seli dengan doa. Dan doa yang kita minta tu doa yang biasa kita bacalah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan tambah sikit tuan, tambah sikit, nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Tambah sikit doa syurga firdaus. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang mana sangkut-sangkut tu saya rasa itu lain masing-masing kot no. Kat rumah saya ni rasanya line clear ni kan. Internet laju ni, hujan pun dah tak ada kan. Tadi hujan lah dengan petir, ni dah okey lah. Baik, insya-Allah
Abang Zainal tu clear, tarawih semalam settle Singapura tak? Okey, Alhamdulillah. Baik, jadi sahabat sekalian, saya nak sebut macam ni. Biasa selepas kita tarawih, kita buat witir kan. Witir ni 3 rakaat lah yang terbaik, 3 rakaat kan. Dan timbul persoalan, selalu orang tanya gini lah, saya dah buat tarawih Ustaz, lepas tu saya sambung witir berjamaah kan, berjamaah lah, dah halang-halang tarawih 8 tadi, kita berjamaah dengan imam sekali tak, sambung witir. Jadi soalannya Ustaz, terima kasih Azam, bos orang kuat audio kuliah kita. Jadi kita sambung dengan witir tarawih 8, witir 3 lah, macam malam semalam kita buat. Okey, habis tu kita pun rehat apa semua, mori sendirilah. Lepas tu tidur. Besok kita bangkit sahur pagi tadi, kita nak semayang sunat balik. So macam mana gayanya tu Ustaz? Macam mana gayanya tu? Dah ramai pula keliru tak? Dah nama semayang witir Ustaz, dah tutup dah malam tadi. Witir ni kan penutup semayang malam kan. Lepas tu besok pagi ni sahur nak semayang tahajud pula, nak semayang hajat, nak semayang itu, semayang ini tak. Kita qiyamul lail. Jadi boleh ke Ustaz kita semayang balik sunat? Dengar baik-baik, dengar molek-molek. Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama membenarkan boleh kita dah witir dah malam tadi, pagi tadi sahur nak semayang sunat tahajud, hajat apa semua, walaupun dah tutup dengan witir malam tadi, kita boleh semayang sunat semula. Boleh semayang sunat balik, tetapi kata ulama dengan kaedah. Kaedah dia macam ni. Kaedah pertama, sama ada tuan-tuan semayang tahajud, semayang hajat, semayang sampailah sahur, tak ada buat witir balik, boleh. Boleh ingat tu. Maknanya malam tadi dah witir dah. Lepas tu kita sahur pagi tadi, kita semayang sunat. Habis semayang tahajud, lepas tu kita sahur, lepas tu semayang subuh. Clear. Maknanya tak ada buat witir balik. Ulama kata boleh. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tak ada 2 kali witir dalam satu malam. Okey, dengar baik-baik. Itu satu pandangan. Pandangan kedua, yang ni ada saya tengok dalam laman web Datuk Mufti Wilayah yang sekarang ni jadi Menteri Agama kita lah. Dia kata boleh kita semayang balik, tapi kita batalkan witir tadi. Witir yang malam tadi tu kita batalkan balik. Maksud batalkan balik bukannya alamak Ustaz, malam tadi semayang witir 3 rakaat tak ada apa-apa yang batal pun. Bukan itu maksudnya. Maksud dia macam ni. Maksud batalkan balik, sebelum kita semayang sunat, hajat, tahajud, lain-lain tu, kita buat dulu witir 1 rakaat. Kita buat dulu witir 1 rakaat. Saja aku semayang witir 1 rakaat kerana Allah. Bermaksud kita seolah-olah menyambung witir yang malam tadi. Tapi syaratnya bangun tidur pukul 4.30, terus main witir dulu 1 rakaat. Tuan-tuan jangan cemas dulu no. Ini pandangan ulama. Nanti buat-buat bertenang dulu. Oi, serabutlah petang ni Ustaz. Tak, saya begitu awal ni supaya kita clear benda ni. Biar kita ke depan ni cantik dah. Tak ada nak boleh ke witir dah buat, lepas tu besok nak bangun sahur pula nak semayang lain, witir dah tutup, macam mana? Ni kita cerita. Pandangan nombor 2, malam tadi dah witir, sahur pagi tadi kita bangun, kita istilahnya macam batalkan yang balik yang 3 tadi dengan cara kita buat 1 rakaat dulu. Bermaksud jumlahnya dah jadi 4. 3 malam tadi campur 1 yang sahur ni 4.
Bila 4, ulama kata kita buatlah pula semayang apa-apa pun lepas tu, semayang tahajud, semayang hajat, semayang apa ke, buat, and then tutup balik dengan 1 atau 3 rakaat bagi jadi ganjil balik. Boleh faham tak? Clear tak saya sebut benda ni? Ke macam serabut je Ustaz? Cuba respon sikit. Clear tak huraian saya pasal membatalkan witir yang malam tu? Bukan batal tu maksud dia apa? Batal tu maksud dia kita dah buat 3 dah. Malam ni kita buat 3 kan? Lepas tarawih 8 kita sambung 3. So besok kita sahur, kita nak tahajud. Kalau kita tak buat semayang apa-apa, tak apalah, kira yang pakai witir 3 malam ni je lah. Tapi kalau kita ada nak bangun semayang hajat ke apa, ulama kata bangkit tu buat 1 rakaat dulu, menjadikan kiraannya 4 campur yang 3 malam tadi, dan barulah buat sunat lain, and then tutup balik dengan witir sama ada 1 atau 3 tambah. Bagi jadi cukup ganjil balik, sama ada 5 atau 7. Tadi dah 4 kan, sama ada tambah 1 lagi atau tambah lagi 2 menjadikannya 3, menjadikannya 7 rakaat. Faham. Bagus. Kalau faham, senang kerja saya. Kan, tarawih semalam tiba-tiba tu imam menangis. Oh, ini bukan suami akak je kak, ramai yang menangis malam tadi sebenarnya kan. Bos, jangan macam-macam bos, buat bertenang, kami tekun mendengar. Saya yang kalang kabut menghurai. Kan. Faham. Bagus. Senang anak murid saya ni faham. Okey. So itu pandangan. Atau kita dah witir malam tadi, kita terus saja buat sembahyang sunat yang lain, tak ada dah tutup dengan witir. Itu yang ketiga lah. So maknanya atas kita masing-masing. Terima kasih Kak Nima, very clear explanation. Saya memang kalau lapar-lapar ni kadang cakap putih sikit. Alhamdulillah faham Ustaz. Terima kasih Hairi. Okey, dia macam ni lah, kesimpulan dia macam ni je. Kesimpulannya betul, jadikan ganjil. Kesimpulan dia macam ni. Kalau kita rasa-rasa, ini cadangan saja. Kalau rasa-rasa sempat bangkit awal, boleh bertahajud pagi besok ketika sahur, malam ni kita tarawih sajalah. Ini pilihan. Kalau kita pening nak menggenap, membatal ganjil genap tadi tu, pilihan yang terakhir yang kita ada malam ni tarawih saja 8 atau 20. So sahur besok kita bangun pukul 4 pagi ke apa, terus buat tahajud ke apa-apa, and then baru kita tutup dengan witir. Ini pilihan lain yang kita ada. Kalau tak nak berserabut yang tadi tu, yang buat 1 lepas tu buat sembahyang lain, lepas tu tambah pula witir di ujung. Kalau tak nak serabut, macam Putera Selatan sebut tu lah kan. Kalau nak clear, malam ni kita tarawih saja, habis 8 doa-doa, rehat-rehat, baca Quran balik, tadarus ke apa, and then selepas itu barulah kita bangkit sahur, dan kita tahajud sebelum sahur tu, and then tutup balik dengan witir. Kalau tak buat langsung Ustaz, tak buat langsung witir, bawa bertenang juga, ceritanya sunat saja, ya, sunat saja. Dan kena ingat, solat sunat witir ni bukan malam-malam Ramadan saja, tapi boleh dibuat malam-malam yang lain sepanjang hidup kita juga, insya-Allah kan. Bulan lain pun boleh witir. Yang tak boleh tarawih saja. Tarawih ni hanya special case bulan Ramadan atau malam-malam Ramadan sahaja. Boleh dapat? Mafi muskilah. Omar ni dah pandai cakap Arab ni, Abang Omar kita ni. Lebih senang macam tu dah. Lebih senang macam tu lah. Maknanya mana yang mudah bagi kita lah. Kalau kita rasa penamatnya masa sahur tu kita witir, malam-malam karang lepas tarawih tak payahlah witir. Itu kaedah. Kalau rasa-rasa takut terlambat bangkit sahur ke, tak dan nak sembahyang sunat
hanya sempat bersahur kan. Mana tahu ada hari-hari yang kita terlajak bangun kan, 5 minit 10 minit nak bang baru terjaga, mana nak dan dah masa tu kan. Jadi kita witir lah siap-siap malam-malam tarawih tu, supaya lebih selamat kan. Kalau pagi besok tak sempat ke apa, clear malam dah cover. Tapi kalau terjaga awal, boleh pula kita sambung sebelum sahur tu, buatlah macam yang kita sebutkan tadi. Yang saya huraikan tu saya ambil sebenarnya daripada daripada Jabatan Mufti Wilayah punya page lah. Itu. Maaf Ustaz, nak tanya boleh ke witir 1 rakaat sahaja? Boleh, tak ada masalah. Witir ni semayang sunat yang bilangannya ganjil, dan ganjil itu bermula daripada 1, walaupun ada segelintir. Ini bukan pandangan yang kita kata ramai, tak, hanya segelintir yang mengatakan kalau 1 tu makruh. Tapi yang banyak yang kita pegang tak ada makruh pun kan. 1 tu boleh, minima tu 1, cantiknya 3 kan, maksimumnya boleh sampai 11. Tapi kalau 11 tu kira mati syahid lah. Kalau 11 tu kira syahid, habis cerita lah kan. Tu jawapan dia. Tak boleh, tak ada masalah, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu 2 benda yang saya nak share sedikit pada petang ini tentang berbuka puasa, doa-doa tadi kan. Doa tu boleh tuan-tuan share-sharekan lah. Saya sukalah orang share-share ni, supaya pahala kita berpanjangan lah, bersambung-sambung ibadah pahala kita tu, insya-Allah. Bukan payah pun, copy and paste dapat pahala tak, senang saja. Jadi sahabat sekalian, saya akan sambung besok ni. Putra Selatan, Ustaz dah update dah dekat wall Ustaz. Tengah hari tadi lepas Zuhur, Ustaz dah tembak ada doa tu kan. Sama ada Facebook biasa saya Rahim Nasir atau page Ustaz Rahim Nasir. 1 Rahim Nasir, 1 Ustaz Rahim Nasir. Yang Ustaz Rahim Nasir tu pakat-pakat like lah, atau follow ke kan. Sebab situ banyak info yang banyak info yang bermanfaat lah, insya-Allah. Kalau page biasa saya ni, Abang Yusof tahulah kadang-kadang merapu sikit. Abang Yusof kata baik buat terus, belum tentu pagi esok kita takut tak terjaga lah. Tak terjaga terus, tak terjaga terus maknanya kita hantarlah ke tanah perkuburan, insya-Allah. Maknanya meninggal lah tu. Baik, okey, cantik. So besok saya cadang macam ni. Saya ada lagi doa sebenarnya ni, doa memohon Lailatul Qadar. Sebab kadang-kadang, terima kasih Zaliha Adnan tolong share tu doa tu. Sebab kadang-kadang Lailatul Qadar ni ustaz-ustaz dia bersyarah pada 10 akhir tu, sedangkan 10 akhir tu dah masa kita nak mencari kan, masa kita nak berdoa, masa kita nak mencari dan sebagainya. Jadi saya bercadang malam ni insya-Allah saya akan tembak, kalau tak malam ni pagi besok lah, saya akan tembak doa memohon Lailatul Qadar. Doanya mudah saja. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanah. Ya Allah, kurniakan kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun yang mendatang, setiap tahun yang mendatang. Itu doanya. Jadi doa tu saya akan tembak besok atau malam ni lah dalam Facebook saya, dan kita akan huraikan doa tu petang besok lah. Okey, so kita jumpa petang besok. Selamat berbuka puasa, selamat beribadah, jaga ibadah puasa kita elok-elok, jaga mulut, jaga lisan kita, jaga segala-galanya. Dan kita akan fokuskan satu-satu tajuk nanti. Dan jangan lupa tuan-tuan tengok di bawah skrin tu ada nombor akaun audio kuliah untuk tuan-tuan boleh infak
tuan-tuan boleh derma. Ada saya tengok sahabat yang PM saya, dia masuk juga dalam audio kuliah, alhamdulillah. Itu nanti audio kuliah akan uruskanlah. Ni bos dia ada tengok ni kan, audio kuliah akan uruskan. Kewangan tadi dia sumbang pada ustaz-ustaz pun ada, pada mangsa-mangsa ribut dan sebagainya lah. InsyaAllah kita guna untuk kebajikan. Ataupun tuan-tuan boleh infak dekat akaun yang saya uruskan, Nur Iman Tijarah. Apa-apa boleh PM dekat saya, dekat WhatsApp nombor yang saya bagi tu. Tuan-tuan boleh boleh infak juga di situ untuk kerja-kerja dakwah dan kebajikan, insya-Allah. Tu ada nombor akaun saya masuk tu. Jadi boleh infak di situ juga. Dan infak ni kita guna untuk kebajikan dan kita guna untuk kerja-kerja dakwah ni lah. Dan siapa yang nak beli kurma yang saya selalu sebut sehari dua ni, kurma Mekjul tu yang daripada Palestin, kurma yang besar, lembut, sedap, sekilo harganya RM65, tidak termasuk pos lah. Pos ni kita guna pos laju, bukan saya jual ya, adik ipar saya jual. Jadi kalau siapa nak beli kurma tu boleh PM saya. Dan siapa yang nak infak untuk kurma juga, sekilo RM29, kalau 5 kilo RM99. Untuk infak kurma ni kita akan infakkan kepada penduduk-penduduk miskin di PPR. PPR ni apa dipanggil? Perumahan rakyat dah, projek perumahan rakyat wilayah persekutuan. Yang under wilayah punya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh infak untuk kurma, boleh infak untuk kebajikan, dakwah semua. Tu ada nombor akaun saya dah bagi, audio kuliah pun boleh, nombor akaun yang saya bagi boleh, atau nak detail boleh PM WhatsApp pada saya, nombor yang saya bagi tadi itulah. Nombor saya tu 019-243-7476, insya-Allah. Terima kasih Kak Azian Kamarudin yang mencatatkan doa itu, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada semua. So kita jumpa petang besok pukul 6 petang macam biasa, hari kedua Ramadan. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa berdoa ketika berbuka dan sahur besok. InsyaAllah Allah perkenankan doa kita. Terima kasih Abang Arifin Rahim, penyanyi tersohor kumpulan Hijaz yang menyinggah di waktu-waktu kecederaan ni. Bang nak tutup kedai dah bang, kan? 6.45 dah, 6.50 dah. Jadi kita nak prepare untuk berbuka. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, tadarus dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna lailatal qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada semua. Terima kasih. Kita jumpa besok pukul 6 insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan pada petang ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.